Memiliki rumah kediaman yang selesa serta memenuhi cita rasa sendiri merupakan impian bagi setiap individu. Pembelian rumah merupakan satu pelaburan baik untuk jangka masa yang panjang. Namun demikian, harga rumah yang semakin melonjak naik dengan tempoh pembayaran pinjaman yang melebihi 30 tahun ternyata merumitkan keadaan pembeli. Menurut laporan sebelum ini, jumlah kediaman berharga RM300,000 ke bawah merekodkan lebih 48,000 unit tidak terjual. Justru mendorong kerajaan untuk melakukan pelbagai inisiatif bagi memastikan industri hartanah terus membangun. Namun begitu, ekoran penularan wabak COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu telah menyebabkan peningkatan harga hartanah sekaligus jumlah rakyat untuk membeli kediaman mampu milik juga terus mengecil dan berkurangan. Selain mengambil kira faktor kewangan, seseorang yang ingin membeli rumah harus peka dalam meneliti dari segi aspek lain seperti kawasan persekitaran rumah, bergantung pada tujuan pembelian sama ada untuk dijadikan tempat tinggal ataupun bertujuan sebagai pelaburan. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk seseorang merancang dalam membuat urusan pembelian rumah? Adakah wajar untuk membuat pelaburan dalam urusan hartanah di dalam waktu sebegini? Baik, kami harap laporan tadi serba sedikit telah menarik perhatian anda semua untuk terus memberikan tumpuan bersama dengan kami. Sugi dah beli rumah belum, Sugi? Saya dalam perancangan tetapi belum lagi, tak ada lagi, orang kata picky lah sikit. Saya percaya pelbagai persoalan. Saya dulu-dulu pun macam tu. Tetapi apa yang saya nak tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini, betul ke saya beli rumah hari itu, rugi ke, untung ke? Itu pun saya nak tanya juga hari ini. Sebab kita sentiasa orang kata yang ilmu yang kita dapat bila beli rumah tak boleh rugi, tak akan rugi. Betul. Kan? Investment orang kata. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian, iaitu Encik Faizul Ridwan selaku penganalisa hartanah Far Capital. Hello, selamat tengah hari Encik Faizul. Selamat tengah hari guys, apa khabar? Baik, terima kasih Cik Faizul. Sebelum kita membuka perbincangan dan soalan kita ni, Cik Faizul, sekarang ni 2021 ni ada berapa biji rumah ataupun hartanah? Itu soalan panas tu. Jangan probok-probok bro. Okey. Adalah sikit-sikit. Ada sikit, tapi yang saya pernah terbaca laporan banyak. Dan usia anda sekarang berapa? Bakal hampir jadi 40 tahun ni. Belum 40 tahun. Okey, silakan Sugi. Soalannya. Encik Faizul, mungkinlah serba sedikit boleh kongsikan sejak umur berapa Encik Faizul telah mula membeli membeli hartanah dan rumah, dan bagaimana Encik Faizul melakukan pelaburan ini? Sebab saya kira yang muda dan tua juga mengalami dilema ini. Betul. Bagaimana untuk melabur dalam membeli orang kata hartanah ataupun rumah? So background dia, saya belajar pasal pelaburan hartanah waktu umur 23 tahun, umur 24, 25 dah beli rumah pertama. So and then before 30 dah beli sampai 23 rumah dan tulis buku, and today dah lebih sikit lah, dah beli lebih pada 60. Hopefully boleh tambah sikit lagi sebab sekarang ni property tengah banyak sale. So bila banyak sale tu kita kena ambil peluang untuk beli. Okey. Baik. Apa kata kita terus tumpukan perhatian kita kepada persoalan utama kita sewaktu PKP ini. Tadi Cik Faizul kata, sekarang ni tengah banyak sale dan sebagainya. Adakah itu juga bermakna waktu sekarang ini adalah waktu terbaik untuk membeli hartanah? Saya bagi contoh, kalau kita ada 3 jenis kategori hartanah. Satu is hartanah kategori primary market atau beli pada pemaju. Nombor 2 adalah sekunder ataupun beli subsale, beli atas tangan orang lain rumah lama, right? Dan nombor 3 beli pada lelong, right? So apa yang kita dapati waktu kuarter 2, kuarter 3 tahun lepas tu, pasaran hartanah berundung pada kadar terendah lah sebab waktu PKP orang tak nak keluar, right? So time tu orang cakap harga rumah tu paling rendah. So waktu tu juga buat pertama kalinya dalam 15 tahun saya beli rumah ni, saya dapat jumpa properti baru yang kita boleh beli pada harga 40 hingga 50% diskaun. So 40 hingga 50% diskaun tu is first time saya jumpa dalam sejarah pelaburan tanah dah 16 tahun buat ni. So bagi saya, kalau you tanya pasal daripada segi timing, bagi saya inilah masa terbaik. And I think hartanah akan continue tu jadi murah lagi dekat Malaysia ni until kuarter 3 ataupun kuarter 4 tahun ini. Dan lepas tu kita akan ada mula recovery harga. So mulai tahun depan dan ke atas harga hartanah
patutnya akan jadi lebih mahal sebab apa yang kita dah dapati dan bila interest rate jatuh, right, disebabkan krisis ekonomi ini, biasanya harga tanah tu akan melonjak banyak. So benda ni kita dah nampak dah mula berlaku di negara-negara macam Singapura, UK, US, Australia, yang whereby kalau dia punya kadar vaksinasi itu dah tinggi dan pasaran tanah tu akan recover laju. So Malaysia ni macam biasa, kita ni develop market, kita ni slow and steady, lambat sikit berbandingkan negara-negara yang lain ni, yang lebih maju ni. So kita akan lag lebih kurang 6 bulan hingga 12 bulan macam tu. Okey, So baik. beli sekarang kalau boleh.